jangan kita malukan mereka. Mereka usahakan kita dapat belajar keluar negara. Kita diusahakan untuk diupayakan sebaik mungkin. Limited seats atau tempat di Universiti Malaya. Mereka hantar ribuan anak-anak bangsa keluar negara. Bukan kerana kita bagus mana, tapi mereka percaya masa depan akan terus hilang dan tenggelam kalau mereka tidak lakukan sesuatu. Mereka hantar kita ribuan daripada politeknik yang hanya diploma dihantar keluar negara. Kita sebahagian daripada cerita itu dibuka universiti demi universiti sehingga universiti kita yang ke-6 ditubuhkan di negara. Kerana apa? Pemimpin dahulu percaya hanya pendidikan akan boleh mengubah nasib bangsa dan negara. Hari ini kita telah berjaya. Adakah kita akan terus leka dan kata itu semua tanggungjawab mereka? Persoalannya, apakah tanggungjawab kita? Rakan-rakan semua, bangkitlah bersama. InsyaAllah saya harap semua bersama saya dalam usaha bersama kita untuk membina ibunda tercinta Universiti Utara Malaysia yang cukup suci lagi mulia untuk kita jadikan sebuah menara gading yang disebut-sebut generasi akan datang yang akan mewakilkan diri kita, di mana kita semua berharap apabila kita bersara, kita duduk pada satu sudut di rumah kita, terbaca kita akan berita bahawa universiti ini telah menjulang namanya setinggi mungkin dan kita boleh cerita pada isteri atau anak kita maupun suami pada ketika itu kita kata aku sebahagian daripada cerita kegemilangan Universiti Utara Malaysia ini. Rakan-rakan semua, ayo bersama bersatu hati kita angkat universiti kita setinggi mungkin, menjulang namanya menjadi yang terbaik di dunia. Gagasan gemilang saya usulkan kepada semua, Akademia dan Admin Holistik UM menjadi medannya untuk kita bersama mengangkat dan menjadi keluarga UM gagah bersama. With that, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan semua, mari kita satukan hati-hati kita dan kita usahakan yang terbaik kerana kita bertanggungjawab sebagai sebuah institusi untuk memastikan bahawa pendidikan tinggi negara tidak hanya untuk mereka daripada lepasan sekolah biasa atau politeknik ataupun dari pusat asasi. Mereka yang telah berada dalam industri dan alam kerjaya puluhan tahun harus dibawa kembali ke pusat-pusat pengajian tinggi untuk ditingkatkan kompetensi, knowledge dan seumpamanya bagi mereka terus menjadi sebahagian daripada cerita kejayaan pembangunan negara kita, insya-Allah. Nak pesan pada diri saya dan rakan-rakan pentadbir semua, khususnya para barisan kepimpinan, jangan kita gunakan kedudukan kita untuk merasa selesa di atas apa yang diberikan oleh universiti kepada kita. Ambillah amanah sebagai pemimpin di peringkat mana juga kita sebagai satu tanggungjawab untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang kita santuni itu. It's not a privilege, my dear brothers and sisters. Our position is not a privilege. It's a platform for us to serve people. Kita tak mahu menjadi individu yang mana apabila jadi dekan, kita rasa now saya boleh enjoy all the perks as a dean. Saya sendiri berusaha untuk mengawal diri saya agar tidak menggunakan apa juga kemudahan sewenang-wenangnya. Saya berharap rakan-rakan dekan, rakan-rakan pentadbir dan juga pengurusan profesional yang memegang jawatan, remember this, our position is not a privilege for us to spend things that we believe is belongs to us. Walaupun kita punya entitlement this much, but don't go for that. Kita juga berusaha untuk memastikan pendidikan untuk anak bangsa kita terus kita loncatkan. Kita tidak kaya. Kita tidak kaya. Kita sebuah universiti awam, kita tidak pernah sewenang-wenangnya menaikkan yuran pengajian dan seumpamanya. Bila sampai kepada perkara untuk menaikkan yuran pengajian rakan-rakan, hati kita rasa tersentuh, hati kita rasa sedih dan kesal. Kalau kita naik, apa akan jadi pada anak-anak kita? Kita naik sedikit, mungkin belanja makannya akan kurang. Kita naik sedikit, mungkin duitnya untuk beli buku mungkin kurang. Kita rasa tidak mahu kalau boleh nak bagi free education kepada mereka. Dan kita juga tahu bahawa ramai mereka yang belajar, ada antaranya mengambil masa bertahun-tahun untuk dapat pekerjaan. Kita tahu ibu dan ayah berharap apabila mereka bergraduate, mereka dapat kerja, tapi tak dapat kerja lagi hingga hari ini. Dengan COVID-19 dan seumpamanya. Rakan-rakan semua, kita akan terus komited untuk memperuntukkan sebanyak mungkin, sedaya mungkin untuk memastikan pembelajaran dan pembelajaran akan terus ditingkatkan
dan kita 10 tahun yang lalu telah memperuntukkan 330 juta ataupun 3.3 juta setahun untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Dan kita akan terus komited untuk memastikan bahawa hari ini keperluan untuk kita mengajar anak-anak dalam konteks virtual classroom, digital classroom dan seumpamanya harus kita usahakan. Sebab itu kita harus struktur kembali Universiti Utara Malaysia ini. Kita tak boleh doing business as usual like what we did in the past 38 years. Kita perlu ubah. Kita perlu kreatif. Dan saya tidak melihat dengan mengenakan yuran yang tinggi kepada anak-anak murid kita adalah satu langkah bijak. Let us think the other way around. How we can utilize our resources and make it something yang signifikan dalam usaha kita untuk memastikan dana-dana yang diperlukan bagi anak-anak kita, khususnya dalam dewan-dewan kuliah mereka mendapat pendidikan terbaik. Kita nak pastikan itu semua rakan-rakan. Mari bersama dalam perjalanan ini, insya-Allah. Kita mungkin orang biasa-biasa, tetapi tiada siapa boleh menafikan kesungguhan kita untuk menjadi luar biasa. Renungkanlah, sesungguhnya semua kita mempunyai 24 jam yang sama. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan 24 jam ini? Bezanya di situlah antara orang berjaya dan orang yang terus terleka.